KPM. Mat, petang ni jogging macam semalam je. Boleh je, tapi atas jangan macam semalam. Lambat tu siput. Okeylah macam tu. Assalamualaikum Amar. Waalaikumsalam. Amar kat mana tu Amar? Alhamdulillah kat sekolah. Okey Amar. Silakan. Assalamualaikum Nai. Waalaikumsalam. Bulan Ramadan ni kita kenalah banyak amalan baik. Betul tu Amar. Macam Amar lah budak baik kan. Sebab apa? Kita ni dosa kita banyak tau. Ibarat buih-buih di lautan. Betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaifa haluka? Alhamdulillah Ustaz. Ana bikhair. Kaifa haluka Amar? Amar fil madrasah Ustaz. Fil madrasah. Ustaz kaifa haluka? Alhamdulillah tamam bikhair insyaallah. Okey, Ismail Karim? Muhammad Hasif bin Abdul Halim. Masya-Allah. Ustaz min ayil madrasah? Min madrasah Mahat Pontian. Mahat Pontian. Amin baik Ustaz Nah. Masya-Allah. Jazakallah khair. تأتي إلى هنا. أوكي أستاذ، اليوم سنتعلم المادة أدب والبلاغة والتشبيه. صحيح. hari ini kita nak mempelajari subjek al-adab wal-balaghah wa tashbih. Yang ni menengah atas Betul. Sahih. Okey, baik Ustaz. Kita dalam teroka didik TV KPM. Jadi kita nak teroka habis subjek kita pada hari ini dalam subjek adab wal balaghah wa tasbih. Tapi sebelum tu Ustaz, tadi saya ada sebutkan satu perkataan tadi Ustaz. Bila Amar tanyakan kepada saya, dia kata dalam bulan Ramadan ni kita kena buat baik. Lepas tu saya jawab balik, saya kata dosa kita ibarat buih-buih di lautan tu Ustaz. Itu sebab saya teringat perumpamaan tu. Sebenarnya apa maksud tu Ustaz ya? Sebenarnya kalau dalam bahasa Arab Iman, kita ada belajar tashbih ni. Tashbih ni perumpamaan, tapi dalam bahasa Arab. Dia sangat berkait rapat dengan bahasa Melayu kita lah. Nanti kita akan pergi lebih jauh. Okey, baik Ustaz. Sebelum kita mula Ustaz, saya pun nak tengok sebab nampak Ustaz macam muda je kan. Okey Ustaz, boleh kita lakukan SOP terlebih dahulu. Silakan Ustaz, mengenakan cecair pembasmi kuman. Alright. Bila Ustaz dah pakai cecair pembasmi kuman ni, barulah kita boleh buka face mask kita Ustaz. Dan murid-murid, bila dah buka face mask ni, jangan buang merata-rata tau. Sebab kadang-kadang bersepah Ustaz dekat tangga dan sebagainya. Handsome punya Ustaz. Dan kita kadang-kadang Ustaz, kita yelah pelitup muka kita ni jangan buang merata-rata. Kita letak dalam bekas ataupun simpan dalam poket pun boleh Ustaz Macam saya simpan dalam poket lah. Okey, boleh Ustaz, silakan. Baik Ustaz, sementara ni sebab saya tengok macam-macam ni. Ada askar lah, ada kereta dan sebagainya Ustaz. Tapi sebelum tu kita nak berkenalan dengan murid-murid yang akan join kelas kita hari ni Ustaz. Boleh. Boleh Ustaz ya? Naam. Okey, baik. Kita nak berkenalan dengan murid yang pertama. Kaifahal Amar? Mungkin araf nafsak. Boleh kenalkan diri anda. Ismi Amar Yasir bin Abdul Kadir. Alright. Adrusu fi Mahat Pontian. Masya-Allah. Thumma man araf nafsak. Faiz, tafadhal. Silakan Faiz, kenalkan diri anda. Faiz Arifin. Silakan. Muhammad Faiz Arifin bin Amiruddin. Okey. Muhammad Faiz Arifin bin Amiruddin. Ajbutu fi Mahat Pontian. Okey. Thumma man hiya tafadhali adawiyah. Ismi Siti Zulaika Adawiyah binti Muhammad Hairul. Adrusu fi Mahat Pontian. Okey. Thumma kemudian kita nak pergi kepada siapa dia Ustaz? Khairiah. Tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Sabahul khair. Okey, sabahun nur. Khairiyah binti Abdul Halim. Adrusu fi Mahat Pontian. Right. Seterusnya, thumma altaqi ila Azman. Siapa ni Ustaz? Hani Azman. Hani Azman. Terkejut saya. Silakan Hani Azman. Ismi Hani binti Azman. Okey. Ana adrusu fi Mahat Pontian. Baik, mumtaz. Okey, wa akhiran man huwa? Siapa Ustaz last sekali? Zulaikha. Okey, Faiz belum. Alright. Silakan. Muhammad Faiz Haikal bin Jairuddin.
Adrusu fi Mahat Pontian. Masya Allah, jazakallah khair. Ahlan wa sahlan ila barnamis Teroka Didik TV KPM. Alright, hal antum musta'iduna ayuhat tullab? Are you ready? Kalau dah bersedia, tunjuk good sikit. Macam ni. Kita tunjuk good sikit. Boleh? Macam tu. Alright Ustaz, mereka dah tunjuk good dah kepada kita dan kita nak lihat macam mana mereka ni mungkin lepas ni Ustaz kita nak mereka teroka Ustaz. Dalam subjek kita pada hari ini adab wal balaghah ni Ustaz. Baik. Jadi sebelum kita mula Ustaz, mungkin Ustaz boleh cerita sikit berkaitan dengan apa sebenarnya kita nak belajar pada hari ini Ustaz. Boleh Ustaz boleh terangkan? Boleh insya-Allah. Mawdu'una al-yawm at-tashbih. At-tashbih bermakna kalau dalam bahasa Melayu kita sebut sebagai perumpamaan Aiman. Baik. Perumpamaan at-tashbih. Hadha al-mawdu' tahta al-madah al-adab wal balaghah. Di bawah subjek al-adab wal balaghah. Baik, subjek ini hadhihi al-madah ulima fi SABK fi manhaj ad-dini al-mutakamili. Diajar di sekolah agama bantuan kerajaan dan di bawah kurikulum bersepadu dini Aiman. Okey. Jadi hadhihi al-madah hiya al-madah ikhtiyari. Madah pilihan ataupun subjek pilihan. Wa hadhihi al-madah at-tashbih qarib min lughah al-malayuyyah. Qarib. Seperti video yang kita tengok tadi, sangat dekat dengan bahasa Melayu. Yang dikata kawan dia, anta ni lambat macam siput. Lambat macam siput. Lambat macam siput. Tapi bukan siput lah Zai. Bukan siput. Okey. Orang tu manusia lah. Orang tu manusia. Lambat macam siput. Ya, okey, Ustaz boleh terangkan tak? Tapi sebelum tu Ustaz kita berehat seketika. Boleh? Lambat macam siput tu macam mana? Lepas ni kita jumpalah. Okey Ustaz ya? InsyaAllah. Okey, kita berehat seketika. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, kembali dalam Teroka Didik TV KPM. At-tashbih. Tashbih ni apa Ustaz? Tashbih ni maksudnya perumpamaan Aiman. Perumpamaan. Macam ni lah. Ustaz handsome bagaikan Remy Ishak. Gitu. Aiman, entah lagi handsome. InsyaAllah. Macam kalau kita tengok kan, biasa tengok ada perempuan lawa kan. Kata, betul. Masya Allah. Naam. Saya silau. Sebab apa? Saya ternampak bulan dekat muka awak. Gitu Ustaz. Sahih. Okey, baik Ustaz. Apa yang kita nak belajar hari ni Ustaz? Al-an, indi singa. Cakap dalam bahasa Arab apa Aiman? Asadun Ustaz. Asadun. Betul ke? Wa ladaina al-jundiyun. Jundiyun, askar kan? Okey. Apakah persamaan di antara askar dan juga singa ni biasanya kalau kita lazimnya? Tapi Ustaz kalau tengok yang ni manusia, yang ni haiwan Ustaz. Lain kan? Tapi kebiasaannya askar ini sinonim dengan sifat berani. Begitu juga singa dengan sifat berani. Jadi macam mana kita nak umpamakan askar itu yang berani itu seperti singa. Kalau dalam tashbih ni macam mana kita nak jadikan ayat tashbih? Macam mana tu saya? Naqul al-jundiyu, askar, mithlu al-asad fi syaja'ati ataupun syaja'atan. Maksudnya apa? Askar seperti singa yang berani. Ada perkataan seperti tadi. Seperti tadi. Seperti itu yang Ustaz sebut mithlu Ustaz Mithlu sahih. Untuk halaqatul istiksyaf teroka ni nak katakan tajuk tashbih ni senang Aiman. Sahlah jiddan. Macam mana tu Ustaz? Kenapa Ustaz? Kenapa Aiman? Sebabnya dalam penggunaan harian kita, biasanya kalau macam dekat sini, saya ada apa ni kat sini? Yang ni ada pasu bunga ni Ustaz. Pasu bunga dan ada bunga. Ada bunga. Baik. Bunga biasanya lazim disamakan dengan siapa? Bunga ni sama macam mak saya lah. Macam mak saya. Betul. Sama dengan perempuan yang cantik. Kalau macam saya bagi contoh bini saya lah. Isteri saya. Mesti lawa tu Ustaz. Mesti lawa. Afifah mithlu az-zahra fil jamali ataupun jamalan. Maksudnya afifah seperti bunga yang cantik. Sama je Aiman dengan
kita punya bahasa Melayu ni kan Betul, tak Ustaz. jauh. Maknanya Ustaz sebelum Ustaz nikah itu Ustaz pakai ayat tu Ustaz? Itu rahsia. Rahsia. Okey. Okey, sekarang ni kita nak tengok mafhum at-tashbih. Apakah tashbih itu dari sudut pengertiannya ataupun dari sudut ilmu tashbih sendiri? Okey, Ustaz. Okey. Unzur huna, at-tashbih huwa ilhaqu amrin bi amrin fi wasfin mushtarikin bainahuma bi adati at-tashbih. Maksudnya ilhaq melampirkan amrin bi amrin, sesuatu perkara dengan sesuatu perkara. Macam tadi askar kita saingkan dia dengan sekalikan dia dengan singa. Fi wasfin mushtarikin yang mempunyai sifat yang sama. Apa dia sifat yang sama tadi? Berani. Kita samakan dengan sifat dia. Naam, sahih. Bainahuma bi adati tashbih, dan di antara keduanya itu ada adat tashbih, ada kata perumpamaan. Contohnya seperti. Itu yang dimaksud dengan tashbih, Ustaz. Ya, betul. Jadi kalau kita ni ada basic bahasa Arab sikit pun, kita boleh buat ayat tashbih ni. Nak menunjukkan tashbih ni senang je Aiman sebenarnya. Okey, Ustaz. Sebelum kita pergi lagi, Ustaz, kita nak tanya murid kita lah. Boleh. Okey, siapa nak cuba? Sila angkat tangan. Siapa nak cuba buat ayat Saya tashbih? pegang pasu. Okey. Alright. Siapa nak cuba buat perumpamaan pasu ni? Kau je nak buat perumpamaan dengan saya ke? Okey, siapa nak cuba? Sila angkat tangan. Tafadhal. Siapa? Faiz Okey, silakan. Apakah perumpamaan kita boleh buat dengan pasu ni? Ya, Pak. Bunga Okey. Dalam kesedihan Fatimah Kalwardah Jamalan. Mumtaz, sahih. Betul jawapannya, Ustaz. Sahih, mumtaz. Apa yang disebutkan tu, Ustaz? Fatimah kalwardati jamalan. Fatimah seperti bunga yang cantik. Sama juga tadi saya bagi contoh isteri saya lah. Tapi tadi tak ada perkataan mithlu lah, Ustaz. Mithlu. Okey, nanti kita akan pergi kepada kata perumpamaan. Sebab kata perumpamaan ni ada banyak, Aiman. Bukan mithlu saja. Bukan mithlu saja. Okey, nanti Ustaz akan cerita, Ustaz. Ya, insya-Allah. Okey, boleh kita terus lagi, Ustaz? Okey. Baik, seterusnya kita ada arkan tashbih. Arkan tashbih. Apa dia arkan tashbih? Baik, Aiman, kalau dalam solat, kita ada rukun solat, betul tak? Betul, Ustaz. Untuk mencukupkan untuk sah solat kita. Kalau tak cukup, tak sah solat kita, kan? Solat kita, betul. Lagi-lagi bulan Ramadan ni kita kena banyakkan solat sunat, solat tarawih dan sebagainya. Baik, arkanut tashbih. Kalau dalam contoh ayat ni, saya ada dekat sini saya ada kereta. Kemudian saya ada anak panah. Anak panah? Saya nak tanya Aiman. Ataupun saya nak tanya salah seorang pelajar saya, boleh tak? Ya, boleh Ustaz. Saya nak tanya uridu an as'ala Hani. Tafadhali. Hani. Apa soalannya tu, Ustaz? Soalan saya, Hani, ma wasfun mushtarikun baina as-sayyarah wa as-sahmu. Apakah sifat ataupun perkara yang sama di antara kereta dan juga anak panah? Apakah? Ni anak panah. Kebiasaannya apa yang sinonim? Laju, Ustaz. Laju, mumtaz. Kelajuan dia, Ustaz. Kelajuan, betul. Baik, antara kereta dan juga anak panah, kedua-duanya laju, tapi siapa yang lebih laju? Lebih laju rasanya anak panah. Anak panah lah, betul. Pandai, Aiman. Memang ketua kelas, Ra'isul Fasli. Ketua kelas. Okey, Ustaz. Arkan tashbih. Baik, jadi kita tukarkan ayat itu kepada at-tashbih, perumpamaan. As-sayyaratu mithlu as-sahmi fi sur'ati. Fi sur'ati ataupun sur'atan. Sur'ah. Sur'ah ni laju lah, Ustaz. Laju, betul. Okey. Baik, Ustaz, maknanya di tengah-tengah kedua-dua benda ni kena ada mithlu. Naam, sahih. Okey. Nanti kita akan tengok bentuk dia. Dan di hujungnya ada sifat lah, Ustaz. Ada sifat. Apa tadi, Ustaz? Apa? Sur'ah. Fi sur'ati ataupun sur'atan. Maknanya kelajuan dia itulah sifatnya. Naam. Baik, Ustaz. Okey, contohnya dekat sini saya terjemahkan as-sayyaratu ka as-sahmi sur'atan ataupun fi sur'ati. As-sayyaratu itu kita sebut sebagai al-musyabbah. Al-musyabbah ni apa dia? Objek perbandingan. Yang kita nak bandingkan kereta ni tadi dengan apa? Kita nak bandingkan kereta ni dengan apa? Macam tadi askar dengan apa? Singa. Askar dengan singa. Jadi kita sebut sebagai al-musyabbah. Objek perbandingan. Perbandingan itu, objek perbandingan ataupun perumpamaan. Okay, seterusnya ada ka. Ada tu tashbih, kata perumpamaan, ada mithlu juga tadi yang macam Aiman sebut. Kemudian kita ada as-sahmu, musyabbabih. Yang kita nak bandingkan tadi. Subjek perbandingan. Kalau macam yang mana satu, macam dalam contoh ni, anak panah tadi lah. Anak panah lah yang dibandingkan tu. Kalau dalam contoh yang askar seperti singa tadi, singa itulah adalah
Musyabbah bih. Musyabbah bih. Musyabbah. Yang ni jadi apa Ustaz? Yang ni tadi as-sayyarah ni tadi jadi musyabbah. Musyabbah. Kemudian ada adatut tashbih, Adatut kata tashbih. perumpamaan. Kemudian ada musyabbah bih, anak panah tadi. Anak lah. panah ini. Kemudian yang terakhir kita ada yang kita sebut sebagai wasfun musytarikun tadi, daripada ta'rif tadi. Sifat yang sama tu kita sebut sebagai musyabbah, wajhu syabah. Oh, wajah dia. Wajah syabah ataupun perkara yang sifat sama dia. tadi lah, sifat yang sama tadi. Okey Ustaz. Dia akan datang jelas. dalam dua bentuk. Yang pertama sur'atan. Okey. Macam tadi saya sebut syaja'atan. Berani. Yang pertama ini kalau belajar bahasa Arab, al-lughah Arabiyah al-mu'asirah, dia dalam bentuk mansub bi maf'ul fihi. Oh, Mansub bi itu baris maf'ul Ustaz. fihi. Naam, sahih. Okey. Wathani fi sur'ati kita sebut sebagai majrur bi harfil jar. Majrur bi harfil jar fi sur'ati. Kemudian tadi fi syaja'ati. Okey Ustaz, cantik tu. Baik. Mungkin murid-murid kita nak cuba kot Ustaz. Boleh juga tu. Ada siapa nak cuba tak? Ni dengan kereta ni, kereta laju ni, kita nak umpamakan tadi dengan anak panah. Ustaz, kita boleh umpamakan dengan benda lain pula tak Boleh, Ustaz? boleh. Okey, siapa nak cuba sila angkat tangan. Alright. Siapa ni? Siapa ni nak cuba? Siapa nak cuba? Cepat-cepat angkat tangan. Semua tak nak cuba ni. Macam mana ni? Okey. Siapa nak cuba? Sila angkat tangan. Okey Ustaz, mungkin dia orang tengah fikir mungkin. kan Ustaz kan. Tak apa. Alright. Pasal belum habis belajar lagi ni kan. Okey. Amar, cuba Amar. As-sayyarah mithlu apa? Okey, silakan. Fis sari'. Kita nak umpamakan dengan apa ni? Basikal ke? Silakan. As-sayyarah. As-sayyarah mislu as-sahmu fi sur'ah. Apa tu Zat? As-sayyarah tu mithlu as-sahmi fi sur'ati. Sama juga macam contoh yang selain daripada anak selain panah daripada ni? kereta. Selain daripada kereta. Okey, ataupun selain daripada kereta. Apa perumpamaan yang kita boleh buat? Basikal ke, motor ke? Basikal ke, motor ke kan? Apa contoh yang kita boleh buat, Amar? Al-darah jatuh. Okey. Okey. Sahih. Mislu al-sahmu fi sur'ah. Oi, laju betul tu Zat. Memang sur'ah betul tu. Dia macam pelumba basikal negara kita lah kan. Dia bawa laju. Okey, baik Ustaz. Rasanya mereka dah boleh dapat sikit dah ni. Boleh insya-Allah. Okey, Ustaz, boleh kita terus lagi Ustaz? Boleh. Ada perkara yang penting. Musyabbah mesti mendahului musyabbah bih. Syaratnya musyabbah mesti mendahului musyabbah bih. Itu syarat dia. Betul, itu syaratnya. Ada soalan tak? Tafadhal. Ustaz, saya ada soalan. Tafadhali. Boleh tak kalau musyabbah bih tu mendahului musyabbah? Maksudnya musyabbah bih dulu baru musyabbah. Baik, Mumtaz. Hadha soalan yang mumtaz. Soalan yang bagus. Musyabbah bih tidak boleh mendahului musyabbah. Kenapa Aiman? Sebab musyabbah bih ni sifat dia mesti lebih kuat. Kalau tadi kata askar seperti singa, maka singa tu lebih beranilah. Dan singa? Dan singa. Musyabbah bih kita mesti bandingkan sesuatu itu dengan perkara yang lebih besar, lebih hebat, lebih kuat daripada ya, betul, askar lebih tadi. berani daripada askar. Tapi boleh ke Ustaz kita kedepankan dia? Tak boleh. Tak boleh. Sebab itu memang syarat. Dan dalam rukun tashbih, arkanut tashbih ini, musyabbah dan musyabbah bih ini kita sebut sebagai tarafa at-tashbih. Maksudnya al-musyabbah dan musyabbah bih ini kedua-duanya mesti ada dalam ayat. Okey. Contoh nak kata musyabbah, kenapa musyabbah bih tak boleh mendahului musyabbah? Contohlah kita nak kata Aiman. Saya ambil contoh Aiman senang kan? Sebab lagi tinggi daripada saya. Saya rendah, sebab tu saya sentiasa berendah diri. Betul tu Ustaz. Okey. Aiman tinggi seperti KLCC. Masya-Allah. Contoh. Tak boleh cerita. Saya tak boleh kata KLCC tinggi seperti Aiman. Sebab apa? Sebab KLCC lagi tinggi daripada Aiman, betul tak? Maknanya yang dibandingkan itu mesti lebih baik. Sahih, Mumtaz. Begitu. Okey Ustaz. Itu cara untuk kita faham Ustaz. Kalau macam yalah singa of course lah lebih ni daripada ni kan Ustaz kan. Okey, baik Ustaz, boleh kita terus lagi Ustaz? Okey, untuk lebih menambah kefahaman para pelajar, kita buat satu latihan ni dulu, boleh tak? Boleh Ustaz. Macam mana latihannya tu? Okey. Okey. Saya ada contoh al-kalamu yushbihu al-asli halawatan. Okey, baik Ustaz.
Aiman tahu tak maksudnya? Al-kalam. Saya pun tak tahu Ustaz. Saya nak cari jap dia punya maksud Ustaz. Tapi Boleh kita berehat seketika boleh Ustaz? Boleh. Saya nak cari maksud apa maksud yang Ustaz bagi ni. Kita berehat seketika. Kembali selepas ini Teroka Didik TV KPM. Apa maksud dia ni Didik TV KPM. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada guru-guru yang sentiasa mendidik kami tentang adat dan ilmu sehingga kami menjadi orang yang berguna. Tanpa membuang masa, saya ingin menghadiahkan sebuah pantun kepada guru-guru yang tercinta. Musim ini musim kemarau, hari-hari panas selalu. Terima kasih guruku tersayang. Ku ucapkan selamat Hari Guru. Hashtag terima kasih cikgu. Hashtag stay at home. Hashtag kita jaga kita. Sampai di sini sahaja ucapan saya. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KPM. Didik TV KPM. Alright, kembali dalam Teroka Didik TV KPM. Alright Ustaz, tadi saya terlupa lah Ustaz. Ustaz cakap dengan isteri Ustaz apa yang pasal bunga tadi Ustaz? Afifah mithlu az-zahra fil jamali. Ataupun jamalan. Ataupun Ustaz, kadang setengah orang tu Ustaz dia buat perumpamaan lain. Dia kata zaujati kal asad. Allah. Isteri saya ibarat singa Ustaz. Sebab garang betul kat rumah Ustaz. Tapi isteri Ustaz dia tak macam tu. InsyaAllah tak lah. InsyaAllah tak macam tu. Okey baik Ustaz. Apa maksud perkataan yang Ustaz berikan ni? Yang saya nampak Ustaz, asal ni dia madu Ustaz ya? Betul. Apa sebenarnya ni Ustaz? Al-kalamu yushbihul asli halawatan. Maksudnya kata-kata ni umpama madu. Yang manis. Kan kita kalau dalam bahasa Melayu kita selalu sebut apa mulut manis. Lebih kurang sama. Itu perumpamaan juga Ustaz. Perumpamaan lah tu. Cuma itu dalam bahasa Melayu. Walakin hadha fil lughah al-arabiyyah. Okey. Ana indi ana uridu an as'ala Aziz Tullabi, saya nak tanya pelajar saya ni siapa, untuk Ustaz? menguji kefahaman. Kalau boleh Alia. Okey Alia. Alia ni bukan setakat dia mulut manis Ustaz, dia muka pun manis. Itu bahaya. Itu bahaya. Okey silakan. Okey Alia, boleh tak sebutkan arkanut tashbih? Uzkur arkanut tashbih min hadhihi al-jumlah. Al-kalamu yushbihu al-asli halawatan. Tayyib. Al-kalamu sebagai musyabbah. Sahih. Yushbihu sebagai adatut tashbih. Mumtaz. Al-asli sebagai musyabbah bih. Mumtaz. Dan halawatan sebagai wajah syibih. Mumtaz. Okey, tadi Alia kata al-kalamu huwa al-musyabbah. Okey. Objek yang kita nak umpamakan, kata-kata tadi. Yushbihu adatut tashbih. Yushbihu ni sama dengan mithlu. Sama dengan mithlu, sama dengan angka. Okey. Kemudian al-aslu musyabbah bih. Subjek yang kita nak umpamakan, dibandingkan tu. Nak dibandingkan tu. Mesti lebih baik Ustaz. Betul, mesti lebih baik. Okey. Okey, yang terakhir adalah wajhus syabah halawatan yang manis. Jadi persamaan dia tu dekat manis Ustaz Persamaan dia banyak adalah ataupun sifatnya tu. Sifatnya tadi manis lah. Maksudnya madu itu manis. Dan juga kalam itu manis. Okey, cantik. Bermadu lain. Bermadu tu lain Ustaz. Bermadu lain. Bermadu tu manis dia juga pahit sikit. Pahit sikit. Okey Ustaz. Seterusnya kita nak pergi kepada adatut tashbih Aiman. Adatut tashbih. Apa tadi Aiman tanya adatut tashbih Ustaz? Kenapa banyak sangat Ustaz? Ada ka, ada mithlu, ada yushbihu Ustaz, lain-lain Ustaz. Sebab kalau kita tengok mithlu tu kita faham Ustaz seperti apa yang kita bandingkan itu. Ya betul. Tapi ada banyak Ustaz Naam. Okey, boleh Ustaz tunjukkan Ustaz? Tanqasimu adatut tashbih ila thalathah anwa'. Awalan al-asma'.
al-af'al, al-huruf. Terbahagi kepada 3 arkanut tashbih ni. Yang pertama kita sebut sebagai al-asma', kata nama. Okey. Okay, contohnya yang kat situ mithlu, shibhu, syabihu, mumathilu, musyabihu. Kemudian ada al-af'al yang biasa kita gunakan dalam jumlah fi'liyah. Ataupun ayat yang dimulakan dengan fa'il. Okey. Yushbihu, yushabihu, yumathilu, yumathilu, yuhaki. Kemudian yang terakhir adalah al-huruf, dari segi huruf, iaitu al-kafu, kaf, ka tadi kan, ka, kemudian ka'anna, seolah-olah ataupun seolah-olah. seperti. Tapi Aiman, maksudnya semuanya sama saja. Kalau kita tukarkan kepada bahasa Melayu, cuma struktur ayat, ikut jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Okey Ustaz, ini maknanya salah satu daripadanya. Ustaz, kita test sikit mereka ni Ustaz. Dia orang hafal ke tidak perkataan-perkataan adatut tashbih ni? Okey, cuba sebutkan adatut tashbih dalam kelompok apa tu Ustaz? Dalam kelompok fa'il Ustaz? Fa'il, al-af'al. Dalam kelompok al-af'al. Siapa nak cuba? Sila angkat tangan. Silakan. Kita nak bagi markah Ustaz. Siapa nak cuba? Apakah adatut tashbih dalam kelompok al-af'al tadi Ustaz? Naam, dalam kelompok al-af'al. Tafadhali ya Adawiyah. Okey, silakan. Dah buka ke mikrofonnya tu. On ke mikrofon tu, tak dengar suara. Yushbihu, yushabihu, yumasilu, yumsilu, yuhaki. Mumtaz. Masya Allah. Kalau pandai ni kita umpamakan dengan apa Ustaz? Mumtaz lah. Mumtaz. Kalau Mumtaz jiddan ya. Mumtaz jiddan. Okey. Baik, jawapannya betul Ustaz? Sahih. Kullu sahih, semua betul. Okey, maknanya mereka betul-betul fokus pada subjek kita hari ini. Insya-Allah. Baik Ustaz, seterusnya Ustaz? Seterusnya kita akan pergi kepada anwa'ut tashbih. Di mana tak? Di sana? Di sana. Okey, jom kita ke sana Ustaz. Okey. Anwa' ni apa maksud dia Ustaz? Anwa' ni maksudnya jenis. Jenis. Tashbih. Macam mana kita nak tentukan jenis tashbih mengikut bentuk ayat? Apa yang kita nak kena tengok? Baik, yang pertama tadi kita dah belajar adatut tashbih. Kita lihat kepada adatut tashbih dan juga kita lihat kepada wajhu syabah. Wajhu syabah. Idza dzukira fil jumlah, jika disebut di dalam ayat adatut tashbih, ada contoh yushbihu tu. Maka kita panggil tashbih mursal. Jika tidak disebut, maka kita sebut sebagai tashbih muakkad. Kemudian kalau mursal ni Ustaz, kalau dalam bahasa Melayu ni macam mana ayat dia Ustaz? Lebih kurang. Mursal ni maksudnya dia bersambung Ustaz. Dia ada seperti lah maksudnya. Ada seperti. Maksudnya kata-kata seperti madu. Kalau muakkad ni dia tak ada. Maksudnya kata-kata itu adalah madu. Kata-kata itu adalah madu. Macam Ustaz bagi pemahaman tadi, saya tinggi ibarat menara KSCC. Ya betul, sahih. Ataupun Ustaz kata, Aiman ibarat KSCC. Macam tu, itu yang muakkad. Muakkad. Okey. Dia tak ada kata perumpamaan. Ada tu tashbih ghair mawjud, mahzuf. Maksudnya dihazafkan. Baik Ustaz, seterusnya wajhu syabah. Wajhu syabah ni ingat lagi tak tadi? Wajhu syabah ni yang sifat yang kita gambarkan tu Ya Ustaz? betul, sifat yang sama tadi. Macam si singa tadi. askar ibarat singa dalam dia punya keberaniannya tu. Maksud itu wajhu syabah Ustaz ya? Okey. Maksudnya kalau dalam ayat disebut fi syaja'ati ataupun syaja'atan, maka kita sebut sebagai tashbih mufassal. Jika tidak disebut, maksudnya tak ada dalam ayat, cari tak jumpa. Maksudnya kita sebut sebagai tashbih mujmal. Macam tadi lah Ustaz, kita gurau tadi saya. Maknanya isteriku ibarat singa. Ya betul, tapi kita tak huraikan singa itu macam mana kita tak huraikan. Tak huraikan? Itu wajhu syabah mahzuf, maksudnya disorokkan. Maknanya itu mufaddal mufassal. Mufassal disebut. Disebut maknanya isteriku ibarat singa yang garang. Seperti garang itu. Kalau bawah Ustaz mujmal, yang tu dia tak sebut. Tak sebut. Isteriku ibarat singa. Sebagai singa. Kita nak pandai-pandai sini lah. Tapi kita nak bagi tahu rambut dia Ustaz. Rambut dia kan lebat macam singa. Mungkinlah lepas bangun tidur kan. Tidur. Okey Ustaz. Yang terakhir kita ada tashbih baligh. Maksudnya adat tashbih tak ada dalam ayat. Tashbih tak ada. Wajah syabah pun tak ada dalam ayat. Engkau ni singa lah. Betul Ustaz? Sahih, betul. Singa tu kot. Betul. Macam tu lah tu. Agaknya dia tengah marah Ustaz ya. Naam. Okey Ustaz. Aiman, untuk lebih menambah kefahaman kita pergi pada latihan. Cantik Ustaz. Jom kita buat latihan sikit. Silakan Ustaz. Baik. Qabla dhalik, sebelum tu kat saya ni ada
Oh, jam. Ini macam jam antik Ustaz? Jam antik. Okey. Kemudian kita ada pedang ni Aiman, pedang mainan ni. Yang dekat-dekat Ustaz. Tak boleh buat betul-betul ni. Saya ada askar. Saya ada askar Ustaz. Okey. Jadi jam ini sinonim dengan masa, betul tak? Betul. Jadi macam mana kita nak umpamakan apakah perkaitan di antara masa dan juga pedang? Oh, masa dengan pedang. Kalau masa dia bulat Ustaz, kalau pedang ni dia tajam. Itu jawapan yang bijak tu. Oh. Okey, kalau masa kita kata al-waqtu mithlu as-sayfi naf'an wa darran. Oh. Maksudnya masa seperti pedang yang boleh memberi manfaat dan juga boleh memberi kemudaratan. Maksudnya kalau kita ikuti masa tu dengan betul-betul, dapat manfaat lah. Tambah manfaat. Tambah manfaat. Kalau kita tak ikut, maka kita akan mendapat kemudaratan. Tambah pula bulan puasa ni Ustaz kan. Sahih. Kalau tidur je sepanjang hari Ustaz, mana nak manfaatnya tu? Okey Ustaz. Kita tengok kepada latihan tadi. Latihan. Contoh yang saya bagi tadi, al-waqtu mithlu as-sayfi naf'an wa darran. Sebenarnya Iman, tajuk tashbih ni sangat berkait rapat dengan masyarakat Melayu kita ataupun perbualan harian kita. Cuma kita tak sedar dan itu dalam bahasa Melayu. Wa hadha at-tashbih yani fi lughah al-arabiyyah. Wa التشبيه كثير مستخدم في القرآن الكريم والحديث الشريف. Tashbih ini sangat banyak digunakan di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis. Jadi tashbih ini ada satu bentuk keindahan ayat Al-Quran. Kalau kita nak kata, saya selalu tanya budak tingkatan 1 baru masuk kan, hal tuhibbu lughatan arabiyyah? Awak suka tak bahasa Arab? Suka Ustaz. Kenapa? Sebab bahasa Arab ni indah. Dekat mana keindahan bahasa Arab tu? Betul Ustaz. Saya tanya kat mana indahnya bahasa Arab tu? Dia garuh kepala. Saya kata sebenarnya keindahan bahasa Arab inilah dalam tajuk tashbih ini ataupun di dalam subjek al-adab wal balaghah. Jadi siapa yang belajar Aiman sangat-sangat beruntung. Betul lah Ustaz. Sebab saya teringat Ustaz, ada seorang ustaz tu dia kata kalau kita tengok lampu Ustaz macam kita ni kan penuh lampu kat studio ni kan. Ya betul. Jadi cuba bayangkan kalau dia orang tutup semua lampu ni Ustaz, tak nampak dah muka kita. Sahih. Begitulah perumpamaan yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz boleh kita perumpamaan macam tu? Boleh. Nabi Muhammad kita umpamakan seperti al-badru. Al-badru. Tala al-badru alaina min thaniyatil wada'. Kan Nabi itu maksudnya apa Ustaz? Tala al-badru alaina maksudnya telah datang bulan purnama kepada kita. Maknanya bulan purnama ni Nabi Muhammad SAW. Okey. Kita pergi kepada latihan. Okey, silakan Ustaz. Okey. Saya nak tanya Faiz Haikal. Okey. Okey, Faiz Haikal. Hal yujad adatut tashbih fi hadhil jumlah? Ada tak adat tashbih dalam ayat ni? Apakah dia? Sila jawab. Al-waqtu mithlu as-sayfi naf'an wa darran. Ada tak adatut tashbih dalam ayat ni? Ada. Yang mana? Mithlu. Mumtaz. Sahih. Betul Ustaz ya? Okey, ada adat tashbih. Tadi yang kita dah tengok tadi adat tashbih kan? Okey, cantik. Ada tak wajhus syabah? Ada. Yang mana? Naf'an wa darran. Mumtaz. Betul Ustaz? Naf'an wa darran. Okey, jadi Faiz, yang ni kita sebut sebagai tashbih apa ni Faiz? Ada disebutkan adatut tashbih, ada disebutkan wajhus syabah. Tashbih apa ni Faiz? Mursal mufassal. Mumtaz. Tashbih mursal. Maknanya atas sekali Ustaz ya? Ya, atas sekali. Adatut tashbih dia ada. Mursal, kemudian ada mufassal juga. Dua-dua disebut di dalam ayat. Baik, seterusnya. Baik Ustaz. Bila saya kata tadi tashbih ni sangat berkait rapat dengan Al-Quran, jadi saya datangkan contoh daripada ayat Al-Quran. Daripada ayat Quran pun ada. Al-Quran pun ada. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Surah Al-Fil ayat yang kelima. Allah kata apa? Maka mereka itu dijadikan seperti daun-daun yang dimakan. Asfin makul. Baik, jadi saya nak tanya pelajar saya ni. Saya nak pilih Hani dah pula. Hani. Silakan. Saya tak nampak lah Ustaz dia punya adatut tashbih tu. Mungkin Hani boleh cerita sikit boleh jumpa tak? Hal yujad adatut tashbih, ada tak adatut tashbih dalam ayat ni? Ka, mumtaz. Ada lah yang kita belajar tu Ustaz. Ya betul tadi. Cumanya dia bersambung dengan dia bersambung ayat tu kan. Alright, tahniah ni. Okey, Ka. Ada tak wajhus syabah dalam ayat ni? Ada. Ada? Yang mana?
Makul. Okey Aiman, sebenarnya makul dia bukan wajh syabah ni. Okey, sebabnya asfim makul itu dia satu musyabbah bih. Musyabbah bih. Maksudnya daun yang dimakan. Daun yang dimakan. Mana boleh kita kata mereka itu seperti daun yang dimakan. Apa wajh syabahnya? Kalau kita kata dimakan itu adalah wajh syabah, maksudnya dia tak salah lah maksudnya. Dia bukan musyabbah bih lah kat situ. Okey, macam tu. Tapi tak apa Hani, Mumtaz, terima kasih kerana mencuba. Syukran. Okey, jadi Hani, ada tu tashbih, tak ada wajh syabah. Maka kita sebut sebagai tashbih apa Hani? Yang mana satu tu? Mursal mujmal. Mumtaz. Mursal Tashbih mursal mujmal. Okey, tahniah. Betul Ustaz ya? Betul Ustaz. Sebab saya pernah dengar satu lagi Ustaz. Ada seorang ustaz tu dia kata Al-Quran ni ibarat waste dia kata. Ibarat dia macam map. Saya pun pelik lah kenapa dia kata map. Sebab apa? Al-Quran ini dia kalau kita pergi jalan mana-mana ke apa Ustaz, kita kena pakai map. Betul Ustaz, betul. kalau tidak nanti sesat. Begitu jugalah Al-Quran. Ustaz ya, boleh kita buat? Boleh. Jadi itu ada tashbih lah, satu bentuk tashbih lah tu. Okey Ustaz, boleh kita terus lagi Ustaz? Okey. Yang terakhir adalah sebelum kita pergi yang terakhir ni Ustaz. Kita berehat seketika boleh? Okey, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini dalam Teroka Didik TV KPM. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. TV KPM. Didik TV KPM. Man, tengah buat apa tu? Tengah potong Ustaz, potong sayur. Potong sayur. Okey Ustaz, kembali dalam teras kan. Tersilap Ustaz. Teroka Didik TV KPM. Ustaz, maknanya bila Ustaz sebut tentang pedang tadi Ustaz kan, maknanya ia boleh jadi mudarat dan ia boleh juga memberi manfaat. Sebab tu kita perumpamaan dia dengan jam tadi Ustaz Betul. Sebab apa? Kalau orang yang menepati masa ni maknanya orang yang hebat. Dan orang yang suka buang masa ni nanti dia kena cucuk daripada belakang Ustaz Okey baik Ustaz. Ini satu perumpamaan yang cukup baiklah, ataupun kita boleh biasa kalau orang Melayu dia sebut masa itu emas. Masa itu emas, betul. Maknanya perumpamaan dengan emas lah cukup berharga. Betul, dan sangat. kita kalau kita buang-buang masa macam tu saja, bulan-bulan puasa ni tidur je Ustaz. Rugi Ustaz ya. Betul. Okey baik Ustaz, kita nak meneruskan pembelajaran kita. Apa ni Ustaz? Ilmu nur. Silakan. Al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Pendek je Ustaz ya? Pendek je. Tapi kita nak tengok ni dalam bentuk apa. Apakah jenis Ustaz? Kita tanya mereka. Amar. Okey Amar, silakan. Amar, ada tu tashbih tak dalam ayat ni? Hal yujad ada tu tashbih fi hadhil jumlah? Tak ada. Hal yujad wajhu syabah fi hadhil jumlah? La yujad. La yujad, mumtaz. إذن ماذا نقول التشبيه؟ تشبيه ماذا؟ Balik. Tashbih baligh. Ataupun satu lagi kita sebut sebagai tashbih apa? Tasbih muakkad mujamal. Muakkad mujmal. Mumtaz. Okey. Idzan fi hadhihi al-jumlah dalam ayat ni al-ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Maksudnya tak ada disebut ada tu tashbih pun tak ada, seperti ke apa tak ada. Kemudian wajh syabah pun tak ada. Kalau kita tengok pada rajah tu Ustaz, maknanya muakkad ni dia tak ada tu tashbih dan mujmal tak ada wajh syabah. Okey Ustaz. Jadi kita sebut sebagai tashbih muakkad mujmal. Ini pun boleh dikatakan perumpamaan jugalah. Ya betul. Ataupun
Ataupun kita sebut sebagai tashbih baligh. Tashbih baligh. Oh, baligh pun boleh. Dua-dua. Oh, Sebab dua-dua tak ada. Okey Ustaz, tapi Ustaz, ada yang jenis member saya ni Ustaz, jenis mulut dia memang tak ada insurans Ustaz. Macam mana tu? Dia cakap kawan saya tu, Aha. "Oi, tahun ram," dia kata. Maknanya tak ada tasbih pun tak ada, apa pun tak ada, tiba-tiba dia bagi wajhu dia bagi musyababih. Musyababih je Ustaz. Tahun ram je dia kata. Maklumlah kawan saya tu besar gedempul Ustaz. Kau ni tahun ram macam tu lah. Tahun ram lah. Terus je. Ataupun traffic light. Sebab dia jadi lurus Ustaz. Betul. Macam tu boleh ke Ustaz? Perkara yang sinonim dalam masyarakat kita. Jadi berkait rapat juga dengan tajuk tashbih kita. Tapi tak baiklah Ustaz kan. Maknanya bulan-bulan puasa ni kita kena jaga lidah kita Ustaz kan. Okey, baik, itu contoh je tau. Jangan buat tau. Okey Ustaz. Boleh kita terus lagi Ustaz? Okey, jadi tashbih ini adalah perumpamaan sesuatu perkara dengan sesuatu perkara, amrin bi amrin, fi wasfi mushtarikin, yang mempunyai sifat yang sama. Tadi saya bandingkan askar seperti singa, kemudian kereta seperti anak panah yang laju, kemudian masa itu seperti pedang. Okey. Saya kaitkan juga dengan dalam kita sebagai orang Melayu ni, dalam perbualan harian kita, tengok kawan kita tinggi sikit, kau ni macam KICC contoh dia kan tadi saya bagi. Okey. Ataupun tadi yang contoh Aiman bagi tu, isteri saya seperti singa. Nanti isteri saya tengok dia Ustaz. Jadi jangan cuba selalulah. Okey. Jadi tashbih ini sangat berkait rapat, dan tashbih muhim jiddan, sangat penting kerana apa? Di dalam Al-Quran disebutkan juga at-tashbih, dan juga di dalam hadis yang menunjukkan apa tadi saya kata, keindahan bahasa Arab. Seterusnya kita dapat lihat keindahan Al-Quran dan juga hadis Nabawi Asy-Syarif. Okey Ustaz. Maknanya dalam Quran pun ada banyak perumpamaan-perumpamaan yang boleh kita lihat dalam tajuk kita pada hari ini. Baik Ustaz. Mungkin kita nak bersama dengan murid-murid kita Ustaz, kita nak tengok apakah yang mereka perolehi dalam kelas kita pada hari ini, dan kelas teroka ni Ustaz. InsyaAllah boleh. Boleh Ustaz? Boleh. Kita nak bersama dengan siapa ni agak-agaknya Ustaz? Kita nak minta pandangan diorang ataupun apa yang mereka capai pada hari ini. Okay, siapa nak volunteer? Silakan. Siapa nak cuba? Silakan Khairiah. Khairiah boleh tu. Okey, silakan. Ataupun mungkin dia nak bagi contoh ke Ustaz kan? Pun boleh juga. Okey, silakan. Min hadhihi dirasa astati'u an ukawin al-jumlah at-tashbih fil lughah al-arabiyyah. Okey. Bagus. Baik Ustaz, maknanya dia dapat mempelajari pada hari ini. Tapi nanti kalau dekat sekolah Khairiah, jangan buat perumpamaan kata Ustaz kal Asad. Sebab Ustaz garang. Itu tak boleh Ustaz. Yang tu diam-diam je. Diam. Cakap dalam hati je. Okey, alright. Siapa lagi Ustaz? Silakan siapa? Volunteer. Okey. Siapa lagi? Silakan Faiz. Alhamdulillah. Okey. Daripada pelajaran ini, saya dapat mengenal pasti bentuk-bentuk ayat tashbih di dalam Al-Quran. Okey. Maknanya bila kita baca Quran Ustaz, maknanya kita lihat tafsirnya Ustaz, baru kita lihat wow, luar biasanya tafsiran Quran Ustaz. Okey. Baik Ustaz. Topik kita menarik pada hari ini Ustaz. Mungkin ada sesuatu pesanan daripada Ustaz kepada kita semua untuk sama-sama kita praktikkan tajuk kita pada hari ini Ustaz. Jadi insya-Allah tashbih ini adalah tergolong di dalam subjek ataupun sebahagian tajuk Al-Adab wal Balaghah. Dan bagi saya subjek ini sangat menarik sebab Al-Adab ini dia menekankan sejarah Arab, dan juga Al-Balaghah ni adalah ilmu retorik ataupun ilmu bahasa, dan tashbih ni adalah salah satu tajuk daripada ilmu bahasa tadilah. Kita nak kata bahasa Arab ni indah Ustaz. Tentang mana indahnya? Part mana indah? Inilah dia, kita kata tashbih ini indahnya bahasa Arab, dan sangat berkait rapat dengan Al-Quran kita. Allah banyak gunakan perumpamaan ataupun tashbih di dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perbualan harian kita pun kita ada banyak guna tanpa kita sedar. Jadi saya rasa tajuk ini al-mawdu' at-tashbih sahla jiddan, sangat-sangat mudah kerana ia dekat dengan kehidupan seharian kita.
Okey Ustaz, maknanya muhim jiddan. Hadal mawdu' fi hadal yawm. Baik Ustaz, kita nak ucapkan terima kasih kepada Ustaz dan terima kasih kepada murid-murid kita pada hari ini. Okey, beri lambaian kasih sayang sikit. Lambaian kasih sayang sikit. Okey Ustaz, last Ustaz kan nujum. Gitu. Ustaz umpama bintang yang menyinari kita semua Ustaz. Bertepatan dengan tema sambutan Hari Guru yang bakal kita sambut ini, berguru demi ilmu, bina generasi baharu. Terima kasih sekali lagi kepada Ustaz dan ada rezeki kita jumpa lagi. Lambai sikit. Jangan lupa kita ada lagu untuk ingat. Ada lagu. Alright, ini special. Untuk syahidu an-nasyid at-tashbih. Macam mana kita nak ingat tashbih ni dengan mudah? Okey, tunggu sehingga akhir rancangan. Okey, lepas ni kita akan dengar music video daripada Ustaz. Mesti sedap suara Ustaz. Tadi kan nujub. Ini kal asal. Manisnya. Dia asal daripada Ustazah Nur Ashikin daripada SMA Kota Tinggi dan dinyanyikan semula oleh saya lah. Okey, terima kasih. Tak apa. Yang penting dengar. Okay. Tapi saya dah sebut Ustaz, kal asal. Ibarat madu, manis je. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Terima kasih murid-murid sekalian. Dan kita dah berada di akhir siaran. Jom kita dengarkan lagu yang dinyanyikan oleh Al-Fadhil Ustaz. Okey, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. التشبيه هو إلحاق أمر بأمر في وصف مشترك بينهما بأداة التشبيه. أركان التشبيه 4. أولا هو المشبه، ثانيا هو المشبه به، ثالثا هو أداة التشبيه، رابعا هو وجه الشبه.